Hai, Assalamualaikum kepada Ustazah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk assignment yang kami pilih, iaitu liberalisme dan kesannya kepada masyarakat di Malaysia. Kami daripada grup N4CS 2493B3. Sebelum pembentangan dimulakan, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang terdiri daripada saya, Nur Atika Syazwani binti Abu Talib, Hana Zaidah binti Zulkifli, Nur Kasmina binti Ahmad Azad, Nur Hanis binti Azman, Nurul Umairah binti Ahmad, Nurit Afika binti Bahtiar, dan yang terakhir sekali, Syazwan Syamim bin Sazali. Okey, antara isi kandungan yang terdapat dalam video presentation ini adalah pengenalan mengenai liberalisme, isu permasalahan, objektif kajian, Islam liberal, kesetaraan gender, pluralisme, kebebasan hak asasi manusia, yang paling penting sekali, kesan liberalisme kepada masyarakat di Malaysia, cadangan dan penyelesaian, dan akhir sekali rumusan. Pertama sekali, kita perlu mengetahui apa itu makna liberalisme. Okey, secara general, liberalisme dimaksudkan dengan ideologi politik dan sosial yang membahaskan tentang kebebasan individu, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Liberty ataupun liberal dia berasal daripada perkataan bahasa Inggeris yang merujuk kepada maksud kebebasan. Terdapat pelbagai sarjana dan juga laman web yang mentafsirkan liberalisme ini sebagai satu falsafah hidup yang mengutamakan kebebasan akal sebagai matlamat utama kehidupan mereka. Menurut pandangan sarjana Melayu Malaysia pula, iaitu Abdul Rahman pada 1998, beliau mengatakan bahawa liberalisme merupakan satu bentuk aliran pemikiran baharu selepas pemikiran tradisionalis, modernis dan reformis. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sejarah kedatangan liberalisme di Malaysia. Pergerakan ini merangkumi 4 fasa menurut Ahmad Fauzi pada 2012. Okey, pada peringkat awal, ia bermula semasa Malaysia menjadi tanah jajahan British. Selain British datang ke Malaysia untuk mengawal kekayaan negara, British juga telah meneliti dan mencari kelebihan serta kekurangan orang Melayu. Terdapat sarjana barat awal yang menulis tentang orang Melayu dan masyarakat Melayu Islam. Mereka menggambarkan orang Melayu Islam sebagai tidak proaktif, membazir, degil, cuai dan suka berhutang. Mereka juga membantu untuk mewujudkan persepsi British sebagai penyelamat orang Melayu. Fasa kedua bermula apabila Malaysia ni bebas daripada tanah jajahan British pada 31 Ogos 1997. Ia bermula permulaan fasa kedua. Walaupun tanah Melayu bebas daripada penjajahan British, namun masih ramai lagi anak muda pada ketika itu berjiwa barat dan berjiwa British. Namun pada tahun 1980 hingga 1990-an bermulanya fasa yang ketiga. Pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO telah menghalang penerapan fahaman sekularisme dan fahaman British terhadap sistem pentadbiran dan pendidikan. Mereka telah mula mempromosikan idea liberal seperti gerakan anti-hadis, Jamaah Al-Quran Malaysia dan Sister in Islam, dan berusaha untuk memujuk individu terutamanya pelajar peningkat universiti. Namun kita lihat krisis nasional 1998 telah mencetuskan gerakan informasi yang membenarkan agenda liberal menyebar melalui fahaman perubahan dan informasi berasaskan kuasa rakyat. Selepas itu, fasa keempat bermula daripada tahun 2007 sehingga kini. Gerakan normalisasi yang melahirkan kumpulan liberal yang lantang dalam menyeru kebebasan beragama yang mengakibatkan pembentukan gabungan NGO Malaysia dalam proses UPR. Kumpulan ini dia memperjuangkan kesamarataan LGBT, kebebasan daripada Undang-Undang Jenayah Syariah, meminda Undang-Undang Islam, Islam, mencabar keistimewaan Melayu dan hak bumi putera, membenarkan Kristianisasi dan membenarkan propaganda Syiah. Isu permasalahan liberalisme di Malaysia berkembang sehingga ke hari ini. Kita dapat lihat penyokong liberal semakin ramai dan lantang dalam mendukung secara terbuka cita-cita yang bertentangan dengan hukum Islam. Ia telah mencetuskan perbincangan antara kumpulan liberal dan umat Islam di media sosial seperti hak kebebasan beragama, isu ungkapan kalimah Allah, isu pegang anjing, perundangan hudud makan beramai-ramai pada bulan Ramadan dan aurat wanita Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanis binti Azman dan saya akan uraikan isu yang seterusnya, iaitu Islam liberal. Okey, apakah Islam liberal? Islam liberal pertama kali diperkenalkan oleh Asaf Ali Ashkenazi di dalam artikelnya, iaitu The Reinterpretation of Islam, bagi menggantikan Islam Protestan. Islam liberal merupakan satu istilah yang dibangkitkan oleh kumpulan berfikiran liberal yang cuba mengaitkan apa yang terjadi dalam tradisi Kristian di Eropah dengan gerakan reformis Islam. Islam liberal merujuk kepada aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam yang asli lagi tuding. Dalam konteks ini, aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk serangan yang secara tidak langsung dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam dan juga boleh memberi kesan kepada keruntuhan Islam. Seterusnya, Islam liberal di Malaysia. Terdapat dua tokoh yang sering disandarkan mengenai Islam liberal di Malaysia. Yang pertama, Leonard Binder, dan yang kedua, Charles Guzman. Istilah ini telah digunakan pakai di dalam buku Leonard Binder yang bertajuk Islamic Liberalism, A Critique of Development Ideologies, dan yang kedua, di dalam buku Charles Guzman, Liberal Islam, The Source Book. Menurut Leonard Binder, Islam liberal merujuk kepada individu atau kumpulan umat Islam yang berpegang kepada pentafsiran tidak tekstual terhadap Al-Quran. Artinya, pentafsiran Al-Quran mesti berasaskan kepada pencarian intipati maksud ayat dan bukannya kepada apa yang tersurat dalam teks dia. Okey, menurut Binder, pemikiran tradisional ini merupakan pemikiran yang berasaskan kepercayaan dan kecenderungan kepada ideologi dan pengetahuan tertentu. Ia tidak bersifat objektif kerana tidak melalui proses pengujian dan pada masa yang sama mempunyai keberangkalian menolak rasional yang padanya adalah semua pengetahuan yang paling jelas. Okay, menurut Charles Guzman pula, Islam liberal merujuk kepada individu atau kumpulan umat Islam yang bersikap kritis terhadap adat dan tradisi Islam yang selama ini dikatakan menjadi faktor kepada kemunduran Islam. Berbeza dengan Binder, Guzman melihat Islam liberal ini daripada perspektif yang lebih luas, merangkumi isu-isu politik, demokrasi, ekonomi, hak-hak asasi, kesetaraan gender, prinsip pentafsiran agama, hak-hak perempuan dan sebagainya. Di Malaysia, golongan Islam liberal ini telah mula memperjuangkan pelbagai isu bertujuan menyebarkan idea liberalism secara lebih meluas. Antara agenda golongan ini adalah memperjuangkan fahaman pluralism agama dengan menyamaratakan semua agama agar kedudukan agama Islam sebagai agama yang paling benar dihapuskan. Secara tidak langsung, kedudukan agama Islam di Malaysia dapat direndahkan sehingga boleh mengundang kepada kejalan murtad. Perkara ini selari dengan salah satu tuntutan IFC atas Suruhanjaya antara agama supaya membenarkan orang Islam untuk murtad tanpa dikenakan apa-apa tindakan atau halangan. Seterusnya, Islamic Renaissance Friends, iaitu dalam singkatannya IRF, merupakan salah satu contoh Islam liberal. IRF merupakan sebuah pertubuhan sosial yang ditubuhkan oleh Dr. Ahmad Farouk Musa, iaitu seorang doktor perubatan dan ahli akademik di sebuah universiti swasta tempatan. Misi gerakan IRF iaitu menyeru kepada kebangkitan semula Islam daripada pemikiran konservatif supaya masyarakat Muslim dapat menepani masalah pada masa kini. Gerakan ini juga mendakwa mereka membawa Islah dan Tajdid untuk masyarakat pluraliti yang moden terutamanya melalui wacana ilmu. Tajdid bermaksud pembaharuan dalam agama dan orang yang melakukan tajdid dipanggil mujaddid. IRF dilihat sebagai gerakan liberal apabila mereka sering menjemput tokoh yang diketahui membawa pemikiran liberal sama ada dari dalam atau luar negara. Meskipun wacana yang dibawakan oleh IRF dilihat membawa tajuk yang membuka minda, tetapi unsur liberal wujud di dalam wacana tersebut. Sebagai contoh, kenyataan Dr. Mu'im Sidi dengan mendakwa bahawa Al-Quran tidak relevan dan turun di Mesopotamia. IRF membawa suatu pembaharuan yang mungkin tidak bersesuai dengan ajaran Islam. Ini kerana Islam di Malaysia berpegang teguh kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kebanyakan gerakan Islam liberal cuba membawa pemahaman lain yang dilihat bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum, saya Nur Umairah binti Ahmad. Saya akan menerangkan tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender menjadi suatu permasalahan yang berlaku dalam masyarakat kerana sesetengah masyarakat yang merasakan adanya perbezaan kedudukan antara lelaki dan perempuan. Kedudukan wanita ni dianggap lemah, rendah dan tidak berguna pada masyarakat. Daripada perkara inilah tertubuhnya pejuang-pejuang golongan feminis yang mempunyai pelbagai pandangan yang berbeza tentang kedudukan antara lelaki dan perempuan. Mereka berpendapat yang hak wanita adalah terkungkung dan tidak adil.
SIS iaitu Sister in Islam merupakan sebuah organisasi bukan Islam yang dianggotai oleh sekumpulan wanita profesional beragama bukan Islam yang kononnya memperjuangkan hak-hak dalam Islam. SIS ni menyatakan pendirian mereka dalam menentang poligami berdasarkan hadis yang disalahartikan oleh mereka sendiri, di mana mereka menganggap lelaki tu tidak akan mampu adil jika berkahwin lebih daripada seorang wanita, di mana hadis itu menggambarkan bahawa Rasulullah seakan melarang Saidina Ali daripada menduakan Fatimah. Selain itu, dalam menafsirkan surah An-Nisa ayat 3, ayat tersebut menyatakan jika lelaki berlaku tidak adil, maka kahwin ni hanya satu wanita saja. Jadi ini mereka rasa yang lelaki ni tak akan mampu untuk kahwin dua dan mereka menuntut hak mereka supaya tidak berpoligami terhadap pasangan masing-masing. Yang kedua adalah pembahagian harta pusaka. Golongan feminis juga membangkitkan isu pembahagian harta pusaka kerana mereka anggap peratus pembahagian harta pusaka tu tak adil kerana lelaki akan mendapat peratus yang lebih besar daripada wanita. Sister in Islam juga menganggap yang faraid harta pusaka perlu disamaratakan pembahagiannya antara lelaki dan wanita kerana kedudukan wanita pada masa kini dah disamaratakan dengan lelaki. Mereka dah berdaya saing dengan kaum lelaki seperti mereka mempunyai pendidikan, kejayaan dan mempunyai pendapatan yang lebih baik. Jadinya mereka mencadangkan agar hukum Islam tentang harta pusaka perlu diubah sesuai dengan perkembangan semasa. Yang terakhir adalah LGBT. Kelompok feminis ni juga menyokong kelompok LGBT ni sebagai perjuangan hak asasi manusia. Hal ini kerana mereka mengatakan bahawa tidak ada larangan secara terperinci dalam ayat Al-Quran tentang golongan homoseksual dan lesbian. Mereka mengatakan bahawa ayat Al-Quran hanya menunjukkan larangan terhadap perlakuan seksual dalam bentuk liwat. Penyebaran pendapat logik ni menyebabkan wanita muslimah lain juga berfikir bahawa perkahwinan sejenis adalah dibenarkan kerana berfikir bahawa Tuhan hanya memandang ibadat dan ketaatan kita saja dan tiada perbezaan di antara jantina. Teori feminisme radikal menyatakan bahawa persamaan hak lelaki dan perempuan adalah termasuk hak sosial dan hak seksual yang perlu diambil berat kerana manusia bebas untuk menentukan kehidupan masing-masing. Isu-isu yang diperjuangkan oleh golongan ini adalah salah satu penyumbang kepada liberalisme. Sister in Islam menganggap wanita Muslim memerlukan perubahan agar kebebasan hak wanita yang benar dapat dicapai. Golongan feminis ni telah menyebarkan dakwah dan bertindak untuk menuntut keadilan mengikut kefahaman tafsiran mereka dari ayat Quran dan hadis tanpa mereka benar-benar memahami maksud tersirat yang ada kat dalam Al-Quran. Isu tersebut membawa pencegahan sehingga mengelirukan masyarakat. Gerakan ini telah menyampaikan ideologi feminisme mengikut kefahaman mereka yang bertentangan dengan syariat Islam. Assalamualaikum, nama saya Nur Kasrina binti Ahmad. Saya akan menerangkan lebih lanjut tentang pluralisme agama. Isu-isu berkaitan dengan pluralisme agama merupakan perkara yang bukan asing lagi dan ianya satu perkara yang sensitif dalam keagamaan sehingga boleh menimbulkan perbalahan antara masyarakat. Terdapat pelbagai pandangan yang berbeza terhadap definisi pluralisme mengikut sarjana. Contohnya, setengah sejarawan yang menganggap definisi pluralisme adalah sebagai religious plurality iaitu kepelbagaian agama. Sebahagian lagi pihak yang mengatakan pluralisme agama adalah terjemahan kepada istilah religious pluralism yang bermaksud kecenderungan kesatuan kebenaran agama. Contohnya, Chandra Muzaffar yang berpendapat bahawa pluralisme agama adalah satu kepelbagaian agama, manakala sarjanawan lain seperti Anwar Ibrahim yang mendefinisikan pluralisme agama sebagai menerima ilmu dari agama yang lain. Definisi ini kita dapat tahu melalui ceramah beliau di bawah tajuk Religion Pluralism in a Divided World. Hal ini demikian kerana telah menimbulkan kekeliruan dan juga keraguan kepada masyarakat Islam yang timbul disebabkan oleh kepelbagaian dan juga perbezaan mengikut pemahaman sarjana yang berbeza-beza tentang pendefinisian pluralism. Seterusnya, isu kebangkitan yang berlaku dalam negara kita itu Malaysia yang sangat membimbangkan kerana terdapat golongan dan juga aliran yang memperkenalkan pluralisme agama dalam konteks keselarian kebenaran agama. Golongan ini yang membawa aliran dan juga mereka menafikan keperluan institusi keagamaan.
Hal ini kerana telah menyebabkan masyarakat yang memahami istilah ini sebagai satu hujah yang bercanggah dengan prinsip asas Islam dan ianya mudah masuk ke dalam pengetahuan dalam kalangan peringkat golongan elit. Contoh yang paling jelas ialah kewujudan umat Islam yang kurang ilmu agama, yang mereka selarikan kebenaran agama Islam dengan kepercayaan agama lain. Antara pertubuhan-pertubuhan yang menyokong pluralisme agama di Malaysia yang ditubuhkan untuk membantu dalam perkembangan pluralisme agama, contohnya seperti pertubuhan Suruhanjaya Antaragama, IFC, Kumpulan Artikel 11 dan juga Sisters in Islam SIS. Contohnya, Sisters in Islam SIS boleh dilihat dalam perbincangan sokongan mengenai perkara 11, IFC, Komanggu dan juga isu-isu berkaitan dengan mahkamah syariah. Seterusnya, terdapat beberapa faktor dalam penyebaran pluralisme agama, iaitu melalui keagamaan. Terdapat beberapa golongan pluralisme di Malaysia yang menjadi faktor perkembangan dalam pluralisme melalui ajaran-ajaran yang mereka bawa yang bercanggah dengan ajaran Islam, antaranya seperti Kerajaan Langit Ayapin. Ajaran ini dia membawa ajaran bahawa semua agama mempunyai kebenaran yang sama dan setiap manusia tu bebas untuk menganuti mana-mana agama yang mengikut kehendak mereka sendiri. Selain itu, ajaran yang kedua adalah fahaman the transcendence unity of religions ataupun Sophia Peranis, di mana golongan ini membawa ajaran bahawa Tuhan itu berada di tempat yang tinggi, manakala setiap agama ataupun semua agama itu bergerak daripada bawah, bergerak naik ke puncak dan akhirnya bertemu. Kita beralih kepada faktor penyebaran pluralisme melalui media massa. Seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi tidak boleh disangkal lagi seperti media massa yang menjadi sumber yang terpantas untuk menyebarkan maklumat dan juga menggalakkan perbincangan dalam kalangan masyarakat umum, khususnya dalam kalangan generasi muda. Pluralisme di Malaysia mudah berluasan dan juga mudah tersebar melalui media elektronik seperti radio, televisyen, internet dan juga media cetak. Penyebaran pluralisme agama melalui media cetak seperti buku yang bertajuk Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam 70 tahun oleh Harun Nasution, Fiqah Perempuan, Fikih Lintas Agama merupakan contoh-contoh buku yang telah ditampis dan juga dilarang dijual kepada masyarakat awam kerana buku-buku ini mengandungi unsur-unsur pluralisme dan juga menggalakkan pluralisme agama, di mana buku-buku ini boleh memberikan negatif impact kepada masyarakat di luar sana. Seterusnya, penyebaran melalui internet merupakan satu platform utama yang digunakan di Malaysia untuk menyebarkan maklumat termasuklah seperti laman web, Facebook, Twitter dan juga Instagram. Contohnya, setiap maklumat yang berkaitan dengan SIS iaitu Sisters in Islam, termasuklah dokumen organisasi, maklumat aktiviti mereka dan juga penerbitan mereka boleh diakses melalui akaun social media mereka seperti Instagram, Facebook dan juga internet yang boleh diakses oleh masyarakat Malaysia mengenai aktiviti-aktiviti mereka. Hal ini boleh menyebabkan rakyat Malaysia ataupun masyarakat Malaysia mudah terjerumus dan juga terpedaya dengan ajaran yang mereka bawa. Seterusnya, isu-isu pluralisme agama yang menjadi topik yang sangat sensitif di Malaysia dan juga satu topik perbincangan sehingga hari ini kerana ia membawa kepada isu yang berkaitan dengan kebebasan agama. Antara isu-isu pluralisme agama yang berada di Malaysia ini ialah isu kebebasan beragama, religious freedom, di mana pertubuhan kumpulan Artikel 11, Murtad, isu tuntutan Komanggu, pertikaian pertukaran perkara 121, Kerajaan Langit Ayapin yang pertubuhan ataupun isu-isu ini yang mempunyai kaitan dengan hak kebebasan agama. Seterusnya, penggunaan isu kalimah Allah, iaitu isu ini yang berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah oleh masyarakat bukan Islam. Perkara ini berlaku selepas Akhbar Herald yang menghasut Kementerian Dalam Negeri untuk menggalakkan penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam.
Perkara ini telah menyebabkan penduduk umat Islam ataupun masyarakat umat Islam berpecah belah disebabkan isu penggunaan kalimah Allah ini. Akhir sekali adalah isu perkongsian perayaan dan juga acara keagamaan. Isu ini telah menyebabkan para pemimpin muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan yang ke-68 telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai panduan untuk masyarakat Islam berkenaan dengan isu perkongsian perayaan ini. Garis panduan yang dibuat ini untuk umat Islam dipatuhi ketika mengikuti perayaan ataupun acara yang bukan daripada agama Islam yang dikeluarkan terutamanya khususnya untuk pemimpin Islam yang menghadiri acara keagamaan ataupun perayaan supaya mereka lebih berhati-hati dan juga lebih peka apabila menghadiri majlis yang bertentangan dengan agama Islam lah. Assalamualaikum, nama saya Syazwan Syamil bin Sazali. Saya akan menerangkan mengenai hak asasi manusia dalam isu liberalisme. Dalam liberalisme, kebebasan hak asasi manusia merupakan prinsip yang sangat penting kerana ia memandang bahawa setiap individu memiliki hak asasi yang sama dan tidak dapat diabaikan oleh negara atau pihak lain. Dalam konteks kebebasan, liberalisme mengusung prinsip iaitu hak untuk melakukan apa yang diinginkan selagi ianya tidak merugikan orang lain. Dan hal ini juga setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat dan keyakinan mengikuti agama yang diinginkan, memilih pekerjaan dan melakukan aktivitas yang lain selagi tidak merugikan orang lain. Jadi, seperti kita tahu, negara memiliki peranan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan kebebasan individu tidak merugikan orang lain atau kepentingan masyarakat secara umum. Juga diketahui bahawa ianya tidak boleh dipisahkan daripada artikel 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat yang menyatakan bahawa all human beings are born free and equal in dignity and rights. Dengan terjemahannya, semua manusia dilahirkan bebas dan sama rata dari segi kemuliaan dan hak-hak. Inilah asas perjuangan liberalisme yang tidak terikat dengan mana-mana sentimen dan sangat mengagungkan konsep kebebasan dan perlindungan hak individu. Sebagai contoh, di Barat, mereka mengalami evolusi dalam isu liberalisme di mana pada awal doktrin hak asasi manusia ini lebih menekankan kepada konsep tanggungjawab dan bukannya konsep hak asasi manusia. Dan ianya masih berlandaskan agama untuk menekankan peraturan akhlak. Namun menjelang abad ke-19 Masihi, pemahaman ini mula beralih kepada fahaman lama dan menuju ke arah humanisme disebabkan berlakunya masalah yang bersifat rigid dan bertentangan dengan rasional akal manusia dalam agama Kristian. Kekejaman dilakukan oleh golongan bangsawan terhadap penduduk Marhain pada ketika itu telah melanggar etika moral atau dikenali sebagai natural law. Jadi, para cendekiawan pada ketika itu memperkenalkan falsafah liberalisme dan membebaskan masyarakat dari belenggu nilai agama yang memperjuangkan hak asasi manusia. Dan idea liberal ini terpaksa diterima kerana ajaran Kristian pada ketika itu tidak mementingkan kebajikan dan pembangunan sosial. Jadi di sini bermula sekularisasi yang memisahkan agama dengan urusan kehidupan manusia. Hak asasi manusia pada asalnya dikonsepkan sebagai obligation atau natural law diubah menjadi natural right. Tapi seiring perjalanan masa, apabila sekularisasi meningkat dan hak dipertikaikan menjadi kurang relevan dengan natural law, natural right tidak lagi dianggap relevan dan akhirnya ianya ditukar kepada human right atau dikenali sebagai hak asasi manusia. Jadi falsafah ini sebenarnya membawa kepada unsur pemisahan agama daripada kehidupan dan penolakan terhadap kuasa mutlak dan kezaliman dalam politik. Dalam era pasca moden, falsafah ini telah berkembang dan wujudnya cubaan untuk menerapkan dalam kehidupan masyarakat dunia pada hari ini berdasarkan pengalaman masyarakat barat. Selepas terdapat banyak masalah yang berlaku dalam isu liberalisme ini, maka wujudlah Universal Declaration of Human Rights iaitu UDHR oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB, International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICSCR yang kemudiannya mendorong kepada kelahiran The International Bill of Rights IBR. Hanya ada satu prinsip yang mendasari keseluruhan penciptaan dokumen ini iaitu penyingkiran nilai-nilai agama dari kehidupan dengan alasan kepastian yang diajar oleh agama adalah bersifat khurafat. Semua fakta perlu dipersoalkan dan semua perkara yang bersifat autoriti perlu ditolak. Akhirnya peruntukan yang terkandung dalam dokumen ini sama ada UDHR atau ICCPR dan juga adalah perincian dan penambahbaikan kepada UDHR akhirnya terjerumus menjadi rujukan pihak liberalisme dalam mengembangkan idea-idea mereka. Jadi mereka juga menjadikan ini sebagai rujukan untuk mengukuhkan
tuntutan atas nama hak asasi manusia. Bagi contoh, tanggapan kebebasan yang mengabaikan nilai moral dan agama serta menganggapnya sebagai hak individu yang bersifat peribadi dan tidak boleh dilanggar. Menggalakkan lagi golongan LGBT untuk memperjuangkan hak mereka. Golongan ini juga telah menjadi normalisasi dalam masyarakat setempat. Jadi di Malaysia, isu liberalisme ini hangat dikatakan kebelakangan ini berikutan perubahan sistem politik negara. Islam liberal juga hangat dikatakan kerana bagi contoh konsep-konsep Islam seperti rahmatan lil alamin, hifz al-din, dosa pribadi dan dosa umum dan lain-lain sedikit sebanyak telah membuka ruang liberalisme untuk menyebarkan doktrin mereka dalam masyarakat. Malah mereka juga berdekas untuk mendorong penerimaan ideologi Islam liberal yang telah lama ingin diterapkan dalam negara. Justru kita melihat konvergensi keperluan yang ditetapkan oleh mereka dalam usaha untuk melahirkan wajah baru negara iaitu wajah liberalisme. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Afiqah binti Bakhtiar dan saya akan menyampaikan tentang kesan-kesan liberalisme terhadap masyarakat. Terdapat beberapa kesan yang boleh dilihat akibat konsep liberalisme. Antaranya ialah liberalisme boleh menimbulkan kekeliruan dan fahaman yang negatif di kalangan umat Islam maupun yang bukan penganut Islam. Hal ini berpunca disebabkan mereka yang mementingkan fahaman liberal sehingga menyalahgunakan ajaran Islam dan menyebarkan maklumat yang tidak sahih dan tiada dalam Al-Quran. Terdapat beberapa isu yang menunjukkan sesetengah masyarakat menyalahgunakan ajaran Islam demi menegakkan pemikiran liberalisme mereka. Antaranya ialah, sebagai contoh, dalam kisah Azrina Jailani atau dikenali sebagai Lina Joy, salah seorang penganut kumpulan Islam liberal di Malaysia telah menyokong untuk memberikan orang Islam hak untuk keluar daripada Islam tanpa halangan undang-undang dan tanpa mengambil kira kedudukan rasmi mahkamah syariah. Beliau telah berfikir dan mengambil keputusan drastik untuk berhenti menjadi seorang yang menganut agama Islam dan sebaliknya menjadi menganut ajaran Kristian. Kumpulan-kumpulan Islam liberal juga bertegas dan menetapkan pendirian bahawa Al-Quran juga menyebut berkenaan kebebasan hak untuk seorang untuk beragama. Mereka menafsirkan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang menyebut tiada paksaan dalam agama. Mereka sewenang-wenangnya menggunakan ayat-ayat suci daripada Allah tanpa menyelidik dengan lebih mendalam demi mempertahankan keputusan mereka untuk diberikan kebebasan untuk murtad tanpa menggunakan sebarang tindakan. Menurut tafsir ulama muktabar, ayat surah Al-Baqarah ini dimasukkan hanya sah untuk digunakan kepada mereka yang bukan beragama Islam. Bermakna mereka tidak akan diarahkan untuk memeluk Islam di luar kerelaan mereka sendiri. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang telah memeluk Islam, mereka mesti berpegang kepada semua ajarannya, termasuk keperluan untuk menegakkan akidah dan iman di dalam diri agar dirahmati oleh Allah. Menurut golongan Islam liberal, Al-Quran hendaklah ditafsir semula mengikut peredaran dari zaman ke zaman tanpa perlu dikaitkan dengan tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh ulama terdahulu. Mereka menyatakan bahawa tafsiran tersebut adalah tidak relevan untuk digunakan pakai pada zaman kini kerana tafsiran tersebut dianggap ketinggalan zaman. Mereka juga menyebutkan tentang ketidakperluan asbun nuzul, nasikh wal mansukh, tafsiran Rasulullah, para sahabat dan ahli-ahli tafsir terdahulu untuk dimasukkan ketika mentafsir Al-Quran. Mereka berfikir bahawa tafsiran Al-Quran yang baharu itu serasi dengan logik dan rasional. Kebanyakan golongan Islam liberal bergiat mengajak umat Islam menerima idea mereka untuk menafsir ayat Al-Quran berlandaskan ilmu akal sahaja dan kesesuaian mengikut zaman. Kewujudan fahaman liberalisme dan akan menyebabkan krisis antara dua pihak akan berlaku, iaitu antara mereka yang berpegang dengan ajaran Islam dan mereka yang mengamalkan fahaman pluralisme. Majoriti penduduk Kristian di Barat mengamalkan liberalisme dan mereka tidak mempunyai pilihan lain selain menyokong atau bersetuju dengan fikiran itu. Hal ini demikian kerana mereka tidak dapat mengatasi kekuatan ajaran liberalisme yang menyukarkan mereka untuk menolak ajaran tersebut dalam kehidupan mereka. Tetapi, berlainan pula dengan Islam yang sudah mempunyai sebab-sebab dan kuat yang nyata untuk menolak pemikiran liberalisme seperti ayat-ayat Al-Quran yang melarang umat Islam untuk mengikuti beberapa ajaran yang diterapkan oleh golongan liberalisme. Pada zaman baru ini, kumpulan konservatif dan liberal membuat spekulasi bahawa semua agama adalah anti manusia, konservatif, konspiratif dan tidak berfikiran logik dan rasional. Pemikiran seperti ini wujud berdasarkan pengalaman peribadi mereka terhadap agama Kristian dari zaman dahulu lagi dan diterapkan dari generasi
Walau bagaimanapun, kelemahan yang terdapat dalam ajaran Kristian tidak adalah agama Islam. Akibat daripada perbezaan yang ketara tentang pemahaman liberalisme oleh sesetengah agama, hal ini boleh mengakibatkan perbalahan dan pergaduhan yang berlaku kerana tidak sependapat sesama masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu punca kemunduran masyarakat di Malaysia kerana terdapatnya perpecahan kaum di Malaysia, memandangkan Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Hal ini boleh berlaku disebabkan mereka yang suka menyentuh sensitiviti perkawaman. Contohnya, mempermainkan adat atau agama suatu bangsa. Perkara ini semakin berlarutan dan tegang apabila sesetengah daripada masyarakat menggunakan kaedah yang salah untuk menangani liberalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Hana Zaidah binti Zulkifli, akan meneruskan dengan cadangan dan penyelesaian bagi isu liberalisme ini. Saya teruskan dengan cadangan yang pertama, iaitu memberi pendidikan dan pemahaman yang lebih baik untuk membantu dalam mengurangkan ideologi yang negatif seperti isu liberalisme di kalangan masyarakat. Antara contoh yang boleh dilakukan untuk memberi pendidikan kepada masyarakat adalah dengan melaksanakan kempen kesedaran. Begitu juga dengan usaha-usaha dakwah untuk memberi pendedahan tentang isu liberalisme ini. Jadi, seperti contoh yang kita boleh lihat dalam slide ini, iaitu satu poster di mana pada tahun 2014, Ustaz Muhammad Fazil bin Azmuni, pada masa itu beliau merupakan naib Presiden 1 dari ISMA, telah mengadakan satu bual bicara tentang liberalisme. Jadi dari sini kita boleh lihat, sejak dulu lagi, para pendakwah sudah berusaha memberikan pendedahan kepada masyarakat tentang isu liberalisme ini agar masyarakat dapat membuka minda mereka dan lebih berhati-hati dalam memahami ataupun mengikuti suatu ideologi yang asing bagi mereka di mana mereka tidak didedahkan sangat, seperti isu liberalisme ini. Seterusnya, pihak sekolah juga perlulah memberi pendedahan tentang isu liberalisme ini di kalangan para pelajar. Selain memberi sepenuh tumpuan terhadap akademik atau terhadap silibus-silibus yang ada dalam pendidikan, pihak sekolah juga perlu mendedahkan para pelajar tentang isu-isu yang semakin berluasa di luar kawasan sekolah di mana pelajar ini akan hadapi suatu hari nanti. Pihak sekolah boleh memberi pendedahan tentang isu liberalisme ini seperti LGBT yang di mana isu ini semakin berluasa dan semakin membimbangkan. Hal ini agar dapat membantu para pelajar lebih bersedia dan dapat membolehkan para pelajar menangkis ideologi-ideologi negatif ini daripada terserap dalam diri mereka. Selain itu, peranan ibu bapa juga amatlah penting dalam mendidik anak-anak kerana mereka lah insan yang paling dekat dengan anak-anak mereka. Jadi, ibu bapa perlulah sentiasa memantau anak-anak dengan siapa mereka bergaul dan bagaimana cara mereka bergaul. Janganlah biar anak-anak terjebak dalam isu ini dan jika mereka sudah terjebak pun, tegaslah dalam menasihati mereka dan mendidik mereka. Jangan biarkan anak-anak hanyut dalam isu liberalisme ini dengan alasan apabila mereka sudah tua, mereka akan bertaubat. Tidak. Sejak kecil lagi lah anak-anak perlu dididik dan didedahkan tentang isu liberalisme ini agar mereka dapat membesar menjadi orang yang berguna untuk negara. Di samping itu, masyarakat sendiri perlu mempelajari ilmu-ilmu agama dengan lebih mendalam dan perlu faham bahawa isu liberalisme ini amat bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi, elakkanlah daripada terjebak dengan ideologi-ideologi yang negatif. Seterusnya, cadangan yang kedua adalah dengan memperketatkan konten-konten yang dimuatkan di media sosial. Pada masa kini, peranan media sosial juga amat penting kerana media sosial merupakan platform yang sangat popular di kalangan generasi sekarang. Selain berkomunikasi, gambar-gambar maupun video juga telah dimuat naik dalam media sosial di mana ia boleh mempengaruhi kehidupan harian masyarakat. Pihak tertentu sewajarnya menyekat saluran-saluran yang ada unsur liberalisme seperti cerita yang mengandungi konten lesbian, gay dan sebagainya dengan merangka pelbagai mekanisme beban transliberalisme. Hal ini membantu golongan masyarakat menapis semua unsur negatif dan tidak terikut-ikut dengan unsur-unsur ini. Seterusnya, pihak netizen boleh memberi kesedaran kepada masyarakat melalui konten-konten yang dimuat naik di media sosial seperti video, poster dan pencerahan tentang liberalisme. Seperti yang kita lihat, ini hasil pencarian saya di YouTube. Kita boleh lihat di sini sudah ramai konten creator maupun YouTuber yang sudah membuat video dan muat naik di media sosial tentang isu liberalisme ini. Dan hal ini amat membantu dalam memberi kesedaran, pendedahan
maupun membuka minda masyarakat tentang isu ini. Selain itu, masyarakat sendiri mestilah mempunyai sikap tanggungjawab dengan mengawal penggunaan media sosial secara rasional dan teliti agar kegunaan platform ini tidak disalahgunakan. Akhir sekali, cadangan yang ketiga adalah dengan menambah baik polisi dan undang-undang. Sebenarnya, prinsip dalam liberalisme secara amnya baik dan sesuai untuk dijalankan dalam sistem pemerintahan. Namun, perlu ada had di mana ianya tidak melampaui batas sehingga melanggar nilai-nilai mutlak. Pihak berkuasa perlulah mengambil tindakan yang tegas seperti menangkap dan memenjarakan mereka yang terlibat dengan aktiviti yang bercanggah dengan agama seperti seks sesama jantina maupun perkahwinan sesama jantina. Seperti yang kita lihat dalam slide ini, di mana pasangan gay telah ditangkap dan didenda kerana melakukan aktiviti yang tidak memoral di dalam bilik hotel. Dan ini merupakan satu usaha yang sangat baik dari kerajaan kerana masyarakat boleh mengambil iktibar daripada mengelakkan diri terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral seperti ini. Tambahan pula, seperti yang telah berlaku baru-baru ini di Malaysia, di negara kita sendiri, di mana penyokong LGBT telah melakukan perarakan LGBT. Oleh itu, pihak berkuasa perlulah tegas dengan menahan dan menghalang mereka yang telah mengadakan kempen memperjuangkan liberalisme ini. Akhir sekali, rakyat Malaysia ada kebebasan untuk bersuara. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi, tetapi ianya perlu ada had dan tidak melampaui batas. Oleh itu, kawalan undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan perlu diperketatkan dalam usaha untuk membenteras ideologi-ideologi yang negatif yang boleh menjatuhkan martabat masyarakat di negara kita iaitu Malaysia. Seperti yang kita tahu, kesimpulannya, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah telah menjadi ikutan sejarah Indonesia. Beberapa pihak menganggap liberalisme di Malaysia adalah sebagai ancaman terhadap identitas kebudayaan dan agama Islam yang merupakan agama majoriti di Malaysia. Namun, ada sisi lain, beberapa orang menyambut baik pemikiran liberalisme kerana mereka melihat sebagai upaya untuk meningkatkan kebebasan individu dan mendorong perkembangan ekonomi. Penting untuk mencari pemahaman yang komprehensif dan objektif tentang liberalisme dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam mengatasi isu liberalisme di Malaysia. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton.